Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fadil Ustaz Khidir selaku pengurusi yang saya kasihi, yang berbahagia sahibul fadilah Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti, yang dikasihi yang berbahagia Fadil Ustaz Haji Najmuddin bin Abdul Karim, pengarah Jaib, Naib Chancellor bagi Universiti Muhammadiyah. Universiti Naib Chancellor ke? Ya. Naib Chancellor bagi Universiti Muhammadiyah Prof. Dr. Waliyo Adi Siswanto. Ramai mungkin tak tahu Universiti Muhammadiyah ni. Pergi ke arah Padang Besar itu, tengok di Sungai Cucur tu ada bangunan Maib selama yang sekarang telah jadi Universiti Muhammadiyah. Ini dia punya Naib Chancellor dia daripada Indonesia. Universiti Muhammadiyah ni, saya sebut sikitlah di sini. Universiti pertama Muhammadiyah ni ada banyak, 170 lebih universiti di Indonesia. Dan universiti dia yang pertama di luar ni ialah di Malaysia, di Perlis. Jadi siapa-siapa yang nak belajar, nak sambung, boleh pergi ke Universiti Muhammadiyah ni. Muhammadiyah ni besar, organisasi yang besar, organisasi Islam yang paling besar dalam dunia ni, Muhammadiyah. Jadi boleh pergi. Ni saya, dan kita insya-Allah akan ada beberapa seminar yang akan datang dengan UMAM ni, insya-Allah. UMAM tu nama dia universiti dah, Universiti Muhammadiyah Malaysia. Yang dikasihi Al-Fadil Prof. Basri, Dr. Basri Ibrahim, yang juga ahli fatwa selaku pembentang pada hari ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahlan, yang juga merupakan ahli fatwa, dan hadirin dan hadirat sekalian, pimpinan-pimpinan organisasi, pengarah-pengarah dan semua yang hadir. Sebelum saya nak ringkas saja, sebelum nak bicarakan tentang perasiman penutup ni, saya ajak kita tengok fatwa kita yang ada di sini. Hari ini dah berapa fatwa dah dibincangkan? Berapa dah? Berapa dah tuan-tuan memban? Tuan-tuan kalau tak ingat tu tidurlah tadi ni. Berapa dah? Okey. Fatwa yang saya akan huraikan secara ringkas, keputusan yang dibuat pada 14 hingga 18 September tahun 2022 yang Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Mesyuarat kali yang ke-59 telah memutuskan beberapa perkara untuk kita faham tentang pegangan mazhab di negeri Perlis ni, iaitu mazhab-mazhab fiqh. Kerana sebahagian orang, hatta dia rakyat Perlis sendiri pun, dia tak apa jelas Perlis ni macam mana pegangan dia. Jadi kita fatwakan dia supaya ia menjadi jelas untuk difahami oleh rakyat Perlis dan orang luar. Saya ambil bahan yang pertama dulu. Sebelum saya nak ambil bahan yang pertama, nombor 1 tu, saya nak jelaskan tentang perkataan fiqh ni. Kita sebut fiqh ataupun fiqh. Indonesia kata fikih. Kan? Fiqh adalah ilmu al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Dia ilmu berhubung dengan hukum hakam amaliyah, hukum hakam syarak amali yang kita buat.
Hukum hakam yang ada dalam kepercayaan kita tu nama akidah. Apakah benda yang do and don'ts, benda yang boleh dan tak boleh. Mudahnya kita kira hukum hakam halal haram lah. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, kan? Ilmu ni al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu ni ambil daripada mana? Ilmu ni ambil daripada dalil-dalil dia yang terperinci. Maksudnya dalil katakan wajib buat sekian-sekian, wajib tawaf, dalil dia apa? Wajib puasa qada, dalil dia apa? Daripada kesimpulan dalil itu, para ulama mengeluarkan pandangan hukum. Ada perkara-perkara di dalam syariah ini yang memang telah putus, tak perlu fatwa, tak perlu perbincangan. Nak pergi tanya apa hukum minum arak, tak payah tanya fatwa minum arak. Apa hukum solat 5 waktu, tak perlu persidangan fatwa. Yang ni perkara-perkara yang qat'i, perkara-perkara yang putus, sangat jelas. Dia panggil qat'iyatud dilalah wa qat'iyatus subut. Putus, jelas dalilnya, jelas, sabit. Sabit ni maksud dari sumber hukum dia pun bukan kata hadis tu ada perbincangan atau hadis ahad. Sabit, jelas, dalil Quran, dalil sunnah. Wajib puasa Ramadan, tak payah. Ada orang tak puasa Ramadan, mufti tak keluar fatwa, tak payah awak keluar lah puasa Ramadan. Tanya mamat tepi jalan pun tahu. Fatwa membabitkan hal-hal yang mungkin tak jelas ataupun perlu kepada penjelasan. Bukan semua orang tahu. Bukan al-ma'lum minad din bidarurah. Bukan semua orang tahu. Okey. Ketika zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, hukum hakam syarak diambil daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu apa? Ataupun mereka melihat daripada perbuatan Nabi, lalu mereka ikut perbuatan Nabi. Ataupun mereka mendapat iqrar daripada Nabi. Iqrar maksudnya Nabi akui benda tu. Mudah ceritalah. Nabi tengok Khalid Al-Walid makan dhab, makan bewak pasir tu, Nabi tak larang. Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang. Ajuduni a'afu, aku rasa loya, kata Nabi. Walaisa bi ardi qaumi, tak ada di tempat kaum aku tak tengok mereka makan. Khalid tibai makan, okey. Wanita-wanita yang ada kata bagi tahu Nabi tu dhab, Nabi tak larang. Kalau Nabi, kerana Nabi ni mustahil. Lepas Khalid makan, Khalid tanya boleh makan Rasulullah? Memang ikut-ikut tak boleh, tapi hang duk makan aku segan nak bang. Hak tu kita, Nabi tak ada. Jadi pada masa hayat Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, iqrar Nabi menjadi sumber kepada para sahabat. Al-Quran turun, Al-Quran sumber utama, hadis Nabi SAW menjelaskannya pada perkara-perkara yang tak jelas. Kalau Nabi tak larang dalam hal-hal yang membabitkan muamalah dan seumpamanya, sahabat faham benda tu tak dilarang. Azal umpamanya, iaitu mengeluarkan air mani di luar daripada rahim isteri ketika persetubuhan untuk mengelakkan dapat anak. Kunna na'zal wa Qur'anul yanzal. Kami telah melakukan azal, Quran turun, maksud Quran tidak melarangnya. Jadi sahabat itu sumber mereka. Bila Nabi SAW tidak ada, orang tanya sahabat Nabi. Bila orang tanya sahabat Nabi SAW, ada berapa perkara-perkara yang kategori hal yang ditanya. Ada perkara yang jelas, sahabat semua sepakat. Ada perkara yang memang Nabi buat,
Tapi Nabi tak jelaskan adakah yang ni wajib mesti buat, kalau tinggal jadi satu salah, ataupun ia sunnah saja buat. Itu menyebabkan kadang-kadang para sahabat berbeza pendapat. Ada hal yang Nabi buat, sahabat pun semua tahu Nabi buat, tapi adakah ia dibuat kerana ia ibadah ataupun ia bukan ibadah, tuntutan agama? Kadang-kadang sahabat berkhilaf pendapat. Maka di kalangan sahabat itu sendiri banyak hal-hal yang lain lagi lah. Ada sahabat yang tak mendengar sebahagian hadis Nabi. Ada sahabat yang melihat Nabi buat hal tertentu tapi mempunyai penafsiran yang tersendiri. Maka di kalangan sahabat itu sendiri ada perbezaan-perbezaan pendapat di kalangan mereka. Ada tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Abbas, dia cenderung kepada kelonggaran. Ada tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Umar, dia cenderung sedikit kepada mengetatkan pandangan-pandangan yang menjadi amalan dia. Sehingga, dan ada khulafa ar-rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain yang memberikan pandangan tentang hukum hakam syarak. Of course, apabila sahabat memberi pandangan dalam hal-hal yang sebahagian dalam hal-hal yang tidak diputuskan wajib ataupun tidak, ataupun hal-hal yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, mereka berijtihad dengan pandangan mereka. Sahabat sendiri kadang-kadang mempunyai pandangan yang berbeza. Ingat, dalam hal-hal yang jelas dalam agama, orang tak berbeza. Saya katalah Islam ni semua berbeza pula. Semayang wajib, puasa orang tak berbeza. Wajib semayang subuh, orang tak berbeza. Yang nak berbeza, bismillah perlahan ke ataupun kuat, dia berbeza. Semayang subuh tu orang tak berbeza, semayang isyak tu orang tak berbeza. Apabila hal itu berlaku, sahabat ada anak-anak murid sahabat lagi. Bila ada anak murid sahabat, mereka akan mendengar daripada guru mereka dan masalah akan bertambah besar. An-nusus mahdudah, nas itu terhad, tetapi al-aqdiyah, kejadian-kejadian, al-ahdas mutajaddidah, nas, hal-hal yang berlaku bertambah-tambah. Ada benda baru yang dulu tak berlaku pada zaman Nabi, berlaku pada zaman sahabat, berlaku pada zaman tabi'in, berlaku soalan-soalan yang luar, memerlukan ijtihad yang kadang-kala ijtihad itu benar-benar menyebabkan para ulama ataupun para ulama di kalangan tabi'in dan sahabat itu berbeza-beza pendapat. Kenapa mereka berbeza? Dia panggil zanniyatud dilalah, karena dalil tu boleh dipaham lebih daripada satu pemahaman. Okey, kenapa saya sebut mukaddimah ni? Supaya kita faham mukaddimah ni. Daripada sinilah maka wujudnya, lahirnya tokoh-tokoh ulama sepanjang zaman yang besar di dalam sejarah. Kita selain daripada ada sahabat, mazhab ni jalan fiqh mereka. Walaupun sahabat tu sendiri tak, walaupun mazhab tu akhirnya diterjemahkan sebagai jalan fiqh yang mempunyai kaedah-kaedah yang tersendiri, tetapi secara umumnya maksud jalan bagaimana satu orang itu memahami fiqh dia. Kemudian lepas daripada itu lahir tokoh-tokoh di kalangan anak murid sahabat, lahir jago-jago ilmuwan di dalam ilmu fiqh ni. Ilmu ni banyak, lahir jago-jago ilmu dan fiqh. Ada al-fuqaha us-sab'ah, ada fuqaha yang 7 yang duduk di Madinah. Ini sebelum lagi Imam Syafi'i, sebelum Abu Hanifah, sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Ahmad lagi. Mereka sedikit awal, mereka dah ada terkenal sebagai rujukan fiqh. Sa'id bin Musayyib umpamanya, menantu Abu Hurairah, ahli rujukan di dalam fiqh. Urwah ibn Zubair umpamanya, ni di kalangan fuqaha yang 7 Madinah, alim di dalam fiqh. Al-Qasim bin Muhammad umpamanya, alim di dalam fiqh. Kharijah bin Zaid umpamanya, alim dalam fiqh. Abu Bakar bin Abdul Rahman, alim di dalam fiqh. Sulaiman bin Yasar, alim di dalam fiqh.
menjadi rujukan sebagai ulama-ulama Madinah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, alim di dalam fiqh. Demikian juga Nafi' Maula Ibn Umar, juga dirujuk dalam fiqh. Fuqaha ini menjadi rujukan. Kalau di negeri yang lain, di Naisabur, Islam dah mula berkembang, kemudian besar. Tempat Imam Bukhari di Naisabur, ada Ishaq bin Rahuyah, ataupun dibaca dengan Rahawaih oleh sebahagian. Wal muhaddithuna la yuhibbuna al-waih, muhaddithun tak suka perkataan waih. Ishaq bin Rahuyah umpamanya, kan? Ada di Syam Al-Auza'i, ini imam yang besar. Ada Sufyan Ats-Tsauri umpamanya. Di Mekah ada Sufyan bin Uyainah, ini semua jago-jago besar. Di Mesir sebelum Imam Syafi'i datang, ada Al-Laits bin Sa'ad. Di dalam fatwa Perlis pun ada diambil Laits bin Sa'ad tentang menyusu. Kita bincang tentang fatwa Laits bin Sa'ad. Ada Ikrimah Maula Ibn Abbas, ini juga alim. Ada di dalam tafsir seperti Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas, alim. Semua mereka telah memberikan pandangan-pandangan mereka tentang hukum. Ada Abu Thawr di Baghdad, ada Imam Ahmad. Setelah Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad, nanti saya akan sebut beberapa perkara. Okey, kenapa saya sebut semua ni? Untuk memberikan ni secara rambang lah saya nak, untuk memberikan banyak lagi pendetailannya, nak memberikan gambaran kepada saudara-saudari sekalian bahawasanya fiqh ni bukan 4 mazhab sahaja. Ahli fiqh ni ramai, alim, sebelum imam-imam yang 4 dan selepas daripada imam-imam yang 4 juga. Jadi mereka adalah merupakan khazanah fiqh. Tetapi Allah telah takdirkan 4 imam ini, mereka paling kukuh disebabkan faktor-faktor banyaklah. Faktor-faktor fiqh mereka ditulis, manhaj mereka lebih jelas, dan kemudian anak murid mereka mewarisikan buku tu, ada orang yang menyebarkan, banyak hal. Saya sebelum nak baca fatwa Perlis ni, saya nak quote, kebetulan saya mari ni saya ambil Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia tulis satu buku Fiqh Jihad. Dalam Fiqh Jihad itu dia buat mukaddimah dia sikit. Saya nak ambil mukaddimah macam mana dia bincang fatwa dikeluarkan. Tajuk dia Al-i'tiraf min bahril fiqh kullihi, mengiktiraf daripada semua lautan fiqh. Dia kata al-intifa'u bi kunuzil fiqh al-islami wa'tirafu min biharihil zakhirah duna tahayyuz li fiqh madhhabin duna madhhab walan ghilaq ala imamin duna imam. Dia kata dengan mengambil manfaat daripada kunuz fiqh islami dan mengiktiraf dengan luasnya fiqh ini, dengan tanpa ta'assub kepada satu mazhab melebihi mazhab yang lain, terikat dengan satu imam melebihi imam yang lain. Itu dia kata macam mana cara untuk membuat kajian. Dia kata bal na'tabiru hadhihi tarikatul kubra milkan likulli bahithin. Kita hendaklah mengiktiraf bahawasanya semua khazanah fiqh ini ialah peninggalan besar yang menjadi milik kepada setiap para pengkaji. Yaghutsu fi a'maqiha, dia masuk ke dalamnya. Wa yattali'u ala khabayaha, dia mengkaji segala yang ada di dalam rahsia-rahsianya. Wa yunaqibu fi zawayaha, dia ni bahasa dia, maksudnya dia menyelidiki tengok daripada segala sudutnya. Muqarinan baina qaulin wa qaulin, dengan membandingkan satu qaul dengan qaul yang lain. Wa baina dalilin wa dalilin duna ta'assub li ra'yin, antara dalil dengan dalil tanpa ta'assub dengan satu pendapat. Au taqlidin daimin li madhhabin, ataupun tanpa taklid daimin li madhhabin, sentiasa taklid dengan satu mazhab, kata dia. Bal qad na'khudhu
marratan bi ra'yi Abi Hanifah, bahkan kadang-kadang kita ambil pandangan Abu Hanifah, wa tsani bi ra'yi Malik, yang kedua kita ambil pandangan Malik, wa tsalits wa rabi' wa khamis bi ra'yi Syafi'i, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima ambil pandangan Syafi'i, au Ahmad atau Ahmad, au Daud ataupun Daud, yakni Daud Az-Zahiri dalam mazhab Zahir, bal qad nakhruju fi ba'di juz'iyat, bahkan kadang-kadang kita keluar daripada sebahagian juz'iyat ini, benda-benda yang detail ini, anil mazhabi sunniyah, daripada mazhab sunni, ila mazhabi zaidiyah, kepada mazhab zaidi. Maksud mazhab zaidi dalam fiqh, bukan dalam, wal ja'fariyah, ja'fariyah dalam fiqh, bukan dalam akidah, awil ibadiyah ataupun ibadiyah, idza wajadna al-halla fiha, jika kita dapati ada penyelesaian di dalam mazhab tersebut. Panjang dia bahaskan. Kemudian dia kata, bal qad nakhruju 'anil madhahibi kulliha illa sahatir rahbah li fuqaha'is sahabati wat tabi'in wal atba', bahkan kita mungkin keluar daripada mazhab keseluruhannya, kita pergi ke dataran fiqh yang luas, iaitu kepada dataran yang luas, iaitu dataran fuqaha, para sahabat, para tabi'in dan atba' yang saya telah sebut nama mereka tadi. Mimman laisa lahum madhhabun matbu', mereka yang tak ada mazhab yang diikut pun, maksudnya tak ada orang kata ni mazhab khusus macam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kita pergi mazhab itu. Seperti apa? Kal khulafa ar-rasyidin, seperti mazhab al-khulafa ar-rasyidin. Tak ada mazhab matbu', orang tak kata mazhab Omar, tetapi itulah mazhab sebenarnya. Wa Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, wa Aisyah, wa Mu'adz, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit. Kita ikut pandangan Ibn Abbas, Aisyah, isteri Nabi, Mu'adz, Ka'ab, Zaid bin Thabit, wa ghairihim minas sahabati radhiyallahu anhum, dan semua di kalangan mereka, di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, wa talamidhihim, dan anak-anak murid sahabat, man urifu bil fuqaha sab'ah, yang dikenali dengan fuqaha yang 7 yang saya telah sebutkan nama mereka tadi. Kemudian dia sebut Sa'id bin Musayyib, dia sebut Sa'id bin Jubair, dia sebut Ikrimah, dia sebut Mujahid, dia sebut Atha' bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Al-Hasanul Basri di Basrah, Al-Hasanul Basri, kan? Muhammad ibn Sirin, ramai orang tahu tentang mimpi ya. Muhammad ibn Sirin, buku tafsir mimpi, dia faqih. Muhammad ibn Sirin, Alqamah bin Qais umpamanya, alim ini daripada Kufah, dia bersama dengan Ibrahim An-Nakhai juga daripada Kufah. Kemudian Al-Masruq, kemudian Al-Laits bin Sa'ad yang saya sebut. Ini semua adalah dataran fiqh yang luas, dataran fiqh yang luas. Inilah yang disebut, kerana fatwa perleh bukan satu fatwa yang bila kita buat perleh ya buat fatwa macam tu. Demikianlah tabiat fatwa dalam dunia ini. Ulama-ulama besar bila mereka fatwa, memang mereka melihat kepada keluasan mazhab. Terutama pada zaman ini. Terutama pada zaman ini. Lajnah-lajnah fatwa antarabangsa yang tuan-tuan lihat di Europe, di apa, demikian tabiat fatwa mereka. Bahkan Qardawi dia sebut bahawa kama nu'minu annal fiqh al-haq laisa huwa an-naql min al-kutub. Bahkan kami beriman bahawasanya fiqh yang sebenar bukan sekadar petik apa yang ada dalam buku. Fa innal kutub tumathilu asraha wa bi'ataha, kerana buku itu mewakili zaman dia. Balil fiqhil haq ijtihadul faqih li zamanihi wa makanihi. Fiqh yang sebenar ialah fiqh yang ijtihad seorang faqih alim untuk zaman dan masanya. Saya nak sebut beberapa perkara supaya sebahagian orang dia kata kita kalau dah mazhab Syafi'i kita tak boleh keluar. Tidak ada satu alim di dalam sejarah dia satu mazhab dia tak keluar-keluar, tak ada. Semua alim mereka ada masa mereka akan keluar pada mazhab mereka dalam masalah-masalah tertentu, walaupun usul asas dia mazhab itu, tapi apabila keadaan tertentu menuntut, mereka akan mengambil pandangan yang lain. Siapa baca Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia akan tengok dalam majmuk berapa banyak pandangan-pandangan yang bukan pandangan Syafi'i yang asal, yang telah ditarjihkan, dianggap kuat oleh Al-Imam Nawawi. Bahkan siapa yang mengaji mazhab Syafi'i, dia akan tahu mazhab Syafi'i ini ada dua, qadim dan jadid. Ini semua guru
guru takmir kan. Qadim dan jadid. Qadim semasa dia di Baghdad. Di Baghdad dia tulis kitab Al-Hujjah dan Al-Imla. Di situ dia ada anak murid dia Abu Thawr, Za'farani dan tokoh-tokoh ini yang mewarisi kitab, dan juga Imam Ahmad yang belajar dengan dia. Kemudian apabila dia pergi ke Mesir, dia mewujudkan pandangan fatwa-fatwa yang baru, yang ni yang dinamakan mazhab Qaul Jadid. Qaul Jadid ni bahkan dia kata tak halal sesiapa yang mengambil qaul dia yang qadim, kena ambil qaul dia yang jadid. Qaul dia yang jadid, kalau di sana ditulis kitab Al-Hujjah, di sini ditulis kitab Al-Um, dan di sini ada Mukhtasar Al-Muzani umpamanya. Anak murid dia di sini, yang baru ni seperti Al-Muzani dan yang lain-lain yang mengambil daripada dia. Walaupun secara umumnya mazhab Syafi'i itu dia pegang kepada qaul yang baru, qaul yang jadid, tapi ada lebih kurang 20 masalah dalam mazhab Syafi'i sendiri pegang qaul yang lama. Tak ikut yang Imam Syafi'i kata jangan ambil qaul yang lama. Ada banyak. Antara yang tuan-tuan amalkan ialah tuan-tuan kata waladdallin amin. Itu qaul qadim. Qaul baru sampai baca dalam Imam Syafi'i suka amin tu diperlahankan, seperti mana di dalam mazhab Hanafi. Tapi ulama Syafi'i sendiri tak amalkan yang qaul Imam Syafi'i yang baru, dia amalkan yang lama. Dalam qaul Imam Syafi'i yang baru, baca surah, kita amalkan baca surah ni pada rakaat yang pertama dan kedua bagi sembahyang yang 4 rakaat, betul tak? Tapi dalam qaul yang baru, bagi rakaat yang ketiga dan keempat pun dibaca surah juga. Yalah, ada hadis juga yang menyokong hal itu. Tapi qaul itu tak dipegang. Bahkan ada qaul yang tak dipegang sama sekali, tak dipegang, iaitu pendapat Imam Syafi'i bahawasanya sesiapa yang berwudu menyentuh wanita sekalipun wanita mahram, sentuh ibu ke adik dia, batal wudu. Itu qaul jadid. Qaul qadim kata sentuh mahram tak batal. Yang batal ialah wanita bukan wanita yang dia boleh kahwini. Jadi ini adalah qaul mazhab Syafi'i yang diamalkan ialah qaul yang lama, tak diamalkan qaul yang baru. Qaul yang lama lagi apa? Lebih kurang ada 20 masalah. Saya tak ingat semua. Okey, salah satu antaranya lagi ialah azan subuh. Hayya 'ala as-salatu khairun minan naum. Qaul yang baru tak ada as-salatu khairun minan naum. Qaul qadim yang lama as-salatu khairun minan naum. Imam Syafi'i kata amalkan qaul yang baru, tapi ayat tu pegang qaul yang baru. Kalau nak ambil pada dia, ambil qaul yang baru. Dalam mazhab Syafi'i dia amalkan yang lama. Yang menjadi pegangan ialah yang lama. Ini semua untuk saya sebut contoh-contoh untuk memahamkan kita bahawasanya keluasan mazhab telah berlaku di dalam sepanjang sejarah. Jangan orang fikir perlih ni pelik, orang satu je dia banyak sangat. Tak. Yang kita sedang cakap berhubung dengan fatwa. Okey, sama-sama tuan buka ni, kita baca sama-sama. Satu, jawatan kuasa fatwa dalam mentarjihkan itu maksud menilai dan memilih pandangan-pandangan hukum tidak terikat dengan hanya satu mazhab fiqh
Sebaliknya membahas dan mentarjihkan, yakni menilai dan memilih pandangan-pandangan fiqh yang ada dalam 4 mazhab utama atau selain daripadanya dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah jika ada keperluan untuk berbuat demikian. Maksudnya dalam pandangan fiqh, bila nak tentukan satu hukum, dalam mesyuarat fatwa kita, kita tak ambil satu mazhab saja, kita bentangkan pandangan semua mazhab. Daripada pandangan semua mazhab itu kita tarjih. Tak ada pandangan yang kita sendiri buat, tak ada. Kita tarjihkan pandangan, yakni kita pilih yang mana kita rasa daripada sisi pendalilan mereka, zaman yang kita ada, keadaan yang wujud, itu lebih tepat ataupun itu lebih sesuai. Kita pilih yang itu. Kalau boleh di kalangan 4 mazhab. Kalau yang 4 ni pun tak cukup, macam yang Qardawi buat tadi, kita pilih lagi berapa lagi qaul-qaul yang lain, qaul-qaul yang lain. Tadi ada orang bahas tentang apa, nasab anak. Dr. Akram kata ada yang kurang daripada 6 bulan. Fatwa Perlis telah menyelesaikan banyak masalah, daripada menjadikan orang menanggung aib sepanjang zaman bapa dia, dan anak itu menanggung malu tanpa sebab. Kita pilih qaul dalam masalah ni. Walaupun ada qaul ni di kalangan mazhab Abu Hanifah, dikaitkan pandangan Abu Hanifah dalam hal ni, ada qaul-qaul fuqaha yang kita sebutkan tadi, mereka juga memberikan pandangan ini. Sebab itu lebih membantu dalam menyelesaikan masalah dan lebih kukuh dari segi pendalilan pada sisi pandangan jawatankuasa. 2, bagi hukum hakam yang telah ada dalam mazhab-mazhab muktabar yang tidak berkait dengan faktor perubahan, jawatankuasa akan memastikan pandangan yang dikeluarkan telah didahului oleh mana-mana mujtahid muktabar yang terdahulu. Yakni bagi hukum hakam yang tak perlukan ijtihad baru, tak ada kaitan dengan perubahan zaman, tak ada keadaan yang mendesak, ada dalam kitab-kitab yang lepas, kita akan cuba pastikan pandangan yang kita keluarkan itu memang telah ada qaul di kalangan ulama-ulama mazhab. Tak ada, saya selalu sebut, tak akan ada. Tuan-tuan boleh cari satu pendapat dalam jawatankuasa Perlis ni, keluar satu hukum, tak ada satu mazhab kata pandangan tu. Tak ada. Tak ada. 3, bagi isu-isu baharu yang tiada fatwa daripada para mujtahid yang terdahulu, jawatankuasa fatwa akan melihat kaedah dan hujah yang diguna pakai dalam ijtihad para mujtahid dan membandingkannya dengan isu berkaitan. Dalam isu semasa seperti ini, keputusan fatwa semasa di pelbagai peringkat juga diambil perhatian. Ada benda baru macam Covid dulu, isu nak tutup masjid umpamanya, takut orang terkena Covid umpamanya, isu nak jarakkan umpamanya, kita ambil kira semua. Hal-hal tu jarang berlaku, tak disebut dalam kitab fiqh, tapi kita ambil kira. Boleh tak penjarakan kalau sekiranya ada benda yang membahaya, mengelakkan daripada penyakit, atau seorang tak merapatkan. Kita bandingkan pula antara tanggungjawab menjaga diri daripada kena penyakit dengan sunnah merapatkan saf. Itu semua kita ambil kira, kerana hal tu memang nak rujuk dalam kitab fiqh tak ada. Walaupun ada Ibn Hajar menyebut masjid-masjid ditutup pada zaman berlakunya wabak, tapi kita ambil kira bagaimana pelaksanaannya, kerana hal itu berlaku bukan kosong. Argument pada kes-kes yang hampir serupa walaupun tak sama telah kita ambil kira di dalam mengeluarkan fatwa. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk jawatankuasa fatwa, dia nak keluar fatwa, dia tak boleh Dr. Basri, Dr. Akram, saya dan semua yang ada, Dr. Ruzaimi, Dr. Zaharuddin, semua yang ada ni, bila nak keluarkan fatwa, kita 15 orang, kita nak keluar fatwa berhubung dengan perubatan, kita sendirilah fikir, Google tengok macam mana, lepas tu kita keluar. Tak boleh. Kita akan panggil pakar perubatan berkaitan, main bentang pada kita. Dia kena ceritakan macam mana dari segi. Kalau kita tak puas hati dengan penerangan dia, kita cari lagi yang lain yang berbeza pandangan dengan dia, bagi pandangan kat kita, sehingga baru kita rasa jelas, baru kita keluarkan pandangan kita. Sebab tu kadang-kadang tengok ada doktor juga dalam fatwa. Bukan, dia datang untuk sesi itu saja. Pakar haiwan ke, kita nak bincang tentang makanan ikan yang kita keluar, haram ke halal,
Ikan dia berapa hari bila dia makan najis, dia hilang najis di tubuh dia. Kita panggil bahagian akor tu. Kita panggil bahagian tu, mari terang pada kita. Kita tanya dia. Kita nak keluarkan tentang alkohol tu, kita panggil bahagian kementerian dan orang yang terbabit. Barulah sesuatu fatwa itu boleh dibuat. Keempat, bagi pengamalan ibadah di Perlis, Jawatankuasa Fatwa banyak mentarjih, yakni menilai dan memilih apa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ini kita beritahu dalam keadaan banyak. Tuan-tuan tengok, bismillah perlahan, bismillah tak kunut, ini dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad, dan juga mazhab lain juga tidak kunut seperti mazhab Abu Hanifah, kan? Banyak juga amalan-amalan yang lain sebenarnya diamalkan di atas pandangan dalam mazhab Syafi'i, yang diamalkan. Tiada fatwa dalam hal ehwal ibadah negeri Perlis yang terkeluar daripada qaul imam-imam mazhab dan para mujtahid yang diiktiraf umat. Secara umumnya Jawatankuasa akur dengan semua khilaf yang muktabar dalam ibadah, tetapi memilih qaul yang ditarjihkan, yakni dinilai, dipilih untuk amalan rasmi. Maksudnya tak ada lagi. Tengok, kalau amal ibadat senarai puasa ada senarai kan, untuk bulan puasa semayang tarawih ke apa, semua yang kita tarjihkan itu ada di dalam qaul-qaul imam di dalam mazhab, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Tak ada qaul yang Perlis keluarkan, tak ada siapa kata Perlis kata, tak ada. Semua telah didahului oleh imam-imam. Dalam masalah yang khilaf, fatwa iktiraf, kita iktiraf. Bismillah perlahan pun kita kata, bismillah kuat pun kita tak kata bid'ah. Tapi kita kata amalan rasmi yang ditarjihkan ialah bismillah perlahan bagi bacaan yang jahar. Kalau ada orang bismillah kuat, dia bukan imam, dia semayang sendiri, tidak ada apa-apa kesalahan di sisi perundangan kita. Kata dia kunut, tidak ada kesalahan di sisi undang-undang kita. Tapi bila dia jadi amalan rasmi, iaitu dia mengamalkan sebagai imam rasmi di masjid yang dilantik oleh kita, dia mengamalkan amalan yang ditarjihkan oleh kita. Habis itu orang kata Perlis, dia kata kunut sesat, itu dia sendiri reka, dia sendiri meroyan. Dia tak ada, kita tak keluar fatwa tu. Sebab itu sila baca teks fatwa tu. Kita akan kata ada pun sekian-sekian khilaf yang muktabar. Semua ujung tu kita akan melihat perkataan khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar maksud khilaf yang diiktiraf. Walaupun sebahagian amalan tu ada ulama yang menyebut bid'ah, seperti qunut subuh, ada ulama yang menyebut bid'ah. Tapi dalam fatwa kita tidak mention perkataan bid'ah tu. Kita kata bahawasanya kita tak memilih yang itu. Kita tak memilih kerana kita tahu hal itu telah ditarjihkan di dalam mazhab Syafi'i. Dan khilaf itu muktabar. Khilaf yang muktabar ni khilaf yang ada dalil dia yang kuat. Khilaf yang, maksudnya khilaf ni semuanya mengemukakan dalil. Bukan khilaf syok-syok ustaz di sandak di dinding dia pun berkhilaf dengan orang lain. Bukan. Khilaf yang datang daripada perbahasan fiqhi, perbahasan fiqh. Itu maksudnya. Jadi jika kita lihat dalam fatwa amalan negeri Perlis ini, dia dalam keadaan demikian. Dalam keadaan demikian. Sebahagian orang tu dia kata mazhab dia pun tak tahu. Macam dia kata dalam mazhab Syafi'i patutnya lepas semayang kena zikir kuat-kuat ramai-ramai dan kemudian baca doa ramai-ramai. Perlis ni tak ikut. Itu bukan mazhab Syafi'i. Dalam Al-Um terang-terang tak ada tu. Boleh baca. Disuruh perlahankan, melainkan untuk mengajar untuk satu ketika dan kemudian diamkan. Kitab-kitab dalam mazhab ulama-ulama Syafi'i tidak suka zikir yang kuat sehingga mengganggu orang ataupun dikuatkan zikir. Itu kadang-kadang orang yang dakwah ni mazhab Syafi'i, depa ni mazhab lain, dia pun tak tahu Syafi'i itu Syafi'i apa. Kita tanya mazhab Syafi'i itu ambil di mana? Dah depa kata mazhab Syafi'i macam tu. Mazhab ni dia ada sumber dia untuk dirujuk. Dia ada sumber dia untuk dirujuk dan ada kaedah-kaedah dia untuk dibaca. Membezakan qaul dia yang asah, yang masyhur, qaul ashab dia yang sahih, yang asah, dan macam-macam lagi kaedah di dalam membaca buku-buku. Bagi setiap mazhab ada kaedah-kaedah yang tersendiri. Okey.
Dalam hukum hakam munakahat dan muamalat, munakahat ni penikah kahwin. Tuan-tuan perempuan ada letak ni? Dalam hukum hakam munakahat dan muamalat, pendirian jawatan kuasa fatwa lebih terbuka dengan melihat kepada nas dan maslahah, dalam masa yang sama berusaha memastikan fatwa yang dikeluarkan mempunyai asas daripada mazhab yang empat atau para mujtahid yang lain. Maksudnya dalam nikah kahwin, muamalat, fatwa kita taklah sangat tertumpu pada mazhab Syafi'i dan Hanbali. Kita lebih luas. Sebab itu tuan-tuan tengok, macam saya selalu duduk sebutlah, harum manis pun kena zakat kat Perlis ni. Itu samalah mazhab Hanafi umpamanya. Umpamanya hak penjagaan anak, kita tarjihkan pandangan bahawasanya maslahah anak lebih diambil kira daripada latar belakang agama ibu ataupun bapa. Ini kita lihat kaul, sebagian kaul dalam mazhab Malik, dan walaupun bukan dia kaul utama, tapi yang disebut oleh sebagian fuqaha Malik dan juga sebagian fuqaha dalam mazhab Ahnaf. Kerana kita ambil kira banyak faktor. Kalau mak tu umpamanya, kalau anak bapak tu jaga, bapak tu kalau kaki dadah ke apa yang membahayakan anak, kita ambil kira juga soal kemaslahatan, the interest of child, kan, maslahah kepada budak-budak tersebut. Jadi kita lebih luas dalam hal tu. Sebab tu tengok, mungkin tadi tengok fatwa-fatwa yang telah dibentangkan tadi tentang janin, tentang berniaga dengan non-Muslim, tentang masalah tanam rambut dan seumpamanya. Ada kita ambil daripada Ibn Taymiyah tentang qasar, yang kadang-kadang keluar Ibn Taymiyah daripada mazhab Hanbalinya, dan kemudian banyak lagi contoh-contoh ni. Kita lebih kadang-kadang, walaupun sampai hal-hal ni kita lebih luas. Kerana apa? Yang membabitkan urusan-urusan orang nak kena keluar bekerja, pegawai kerajaan berurusan, kan? Okey. Dalam pelaksanaan rasmi hal ehwal ibadah, munakahat dan muamalat di negeri Perlis, termasuk dalam masalah-masalah khilafiyah yang muktabar, adalah berasaskan tarjih, yakni pemilihan dan penilaian pandangan yang diputuskan oleh jawatan kuasa negeri Perlis. Maksudnya pelaksanaan rasmi. Habis kalau tengok di masjid tu, kenapa tak kata kunut tu salah? Kalau orang kunut tu tak jadi salah. Kenapa di masjid tak kunut? Itu rasmi. Kena rasmi, kita telah memutuskan tiada kunut berterusan subuh. Itu pada pandangan kita, pandangan yang pendapat yang lebih kuat. Kenapa bismillah perlahan? Kita pendapat itu lebih kuat. Kita tak kata yang satu lagi itu sesat ataupun salah. Kita kata itu pernah khilaf. Tapi yang rasmi ialah apa yang telah kita tarjihkan. Amalan yang rasmi yang lihat ada perhimpunan dalam kerajaan negeri ke apa, kalau yang dilaksanakan itu ialah secara yang rasmi. Saya nak buat contoh lah. Satu orang main semayang masjid di negeri Perlis umpamanya, dia tengok subuh tak kunut. Lepas pada tu dia tu sendiri semayang sorang-sorang, dia lambat, dia kunut, tak ada masalah. Itu dia punya solat, tak rasmi. Maksudnya tak rasmi pada amalan negeri dia punya. Jadi kita tak kata kita buat laporan tahan satu orang telah kunut pagi ni, tak ada. Tak ada tindakan macam tu. Itu dia punya. Tapi kalau lepas semayang tu dia buat takbir 3 kali, kita panggil sesat lah. Ni apa pula ni, kan? Jadi dia tambah amalan yang tak ada dalam mazhab semua. Maksudnya amalan individu, dia semayang di rumah dengan anak-anak pinak dia, subuh tak main ke masjid, dia semayang di rumah. Walaupun kita galak main masjid, dia kunut dengan anak-anak dia, kita tak timbul masalah. Kalau orang adu pun kita tak ambil pot pun. Kenapa? Kerana itu pilihan dia. Pilihan dia. Rasmi tak? Rasmi apa yang kita tarjihkan. Kita bukan mencengkam amalan peribadi. Tengok yang berikutnya, yang ketujuh. Ada ni, teks ada. Okey. Jawatan kuasa fatwa negeri Perlis tidak menetapkan pemilihan mazhab untuk amalan individu dalam persoalan ibadah selagi tidak bercanggah dengan nas syarak. Maksudnya untuk diri dia terpulang pada dia. Macam haji, mazhab kadang-kadang khilaf.
Kan? Kalau tanya kita, mungkin sentuh laki perempuan tanpa menimbulkan syahwat dan seumpamanya, kita tak katakan batalkan wudu. Tapi kalau dia kata batal, dia sendiri nak ambil wudu, itu hal dia. Dalam jawatan kuasa fatwa, jilatan anjing sahaja yang wajib dibasuh dengan 7 kali dan 1 dengan air tanah. Kalau kena babi tak wajib basuh 7 kali dengan air tanah, basuh sehingga hilang kesan, bau, warna dan rasa. Rasa tu tak boleh tuan-tuan rasa. Yang tu ya, dari bahasa lama lah. Tak wajib. Itu pandangan kita. Kita tarjih pandangan itu. Tapi kalau satu orang dia kena najis babi, dia tetap nak basuh 7 kali, itu pulang kat dia, urusan diri dia. Tapi yang kita keluarkan untuk jaib sini, bila mana dia nak buat operasi, nak tengok cucian yang halal ni, standard halal, kita tak kata wajib. Kalau babi, basuh hingga hilang kesan, tak payah air tanah. Sebab hadis tu sebut anjing, jilatan anjing saja. Kita pakai pendapat itu. Kita pakai pendapat itu. Kalau individu dia nak basuh sampai rejam diri dia pun, dia punya hal. Jangan dia wajibkan pada orang lain. Karena kita tidak menetapkan amalan mazhab peribadi orang. Okey. Seseorang boleh memilih mana-mana mazhab muktabar dalam melaksanakan amalan ibadah secara peribadi. Walau bagaimanapun, pelaksanaan umum ibadah masyarakat terikat dengan fatwa yang dikeluarkan. Bila umum, buat secara umum, membabitkan orang ramai, ikut fatwa. Kalau tidak, kita tak ada penyelarasan. Okey, yang berikutnya ialah yang ke-8. Tuan-tuan dan perempuan, faham tak penerangan saya ni? Faham tak? Kau duk tunggu nak bagi habis nak makan nasi. Faham tak? Sagi faham maksudnya bila orang bertanya, tuan-tuan boleh habaq boleh tak? Boleh habaq tak? Okeylah. Adapun perkara munakahat dan muamalah yang menjadi amalan masyarakat di dalam berurusan sesama manusia, setiap individu terikat dengan fatwa yang dikeluarkan. Ini berasaskan kaedah keputusan pemerintah menghilangkan khilaf. Kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah mengangkat khilaf. Macam mana? Suami, saya selalu buat contoh ni, nak bagi faham. Contoh ni paling mudah faham. Suami kata kat isteri dia, dia geram kat kita, aku talak hang 10 talak. Ada kepala meletup sikit kan? 3, dia bagi the first round tu, dia bagi 3 talak. Kalau dia rojok, dia tu duduk di Kedah, dia rojok ke mahkamah Kedah, maka jatuh berapa talak? 3 talak. Kalau rojok di mahkamah Perlis, jatuh berapa talak? 1 talak. Katakanlah isteri dia kata, abang bagi sampai 3 sampai hati abang. Ni cerita di Kedah, bukan nak hina orang Kedah, nak contoh. Tak ada kaitan hina tak hina, ni contoh. Suami dia kata, walaupun sebut 3, tapi sebenarnya jatuh 1 ya, ikut-ikut. Isteri dia kata, mana ada, 3 lah. I pun lama duk tunggu peluang ni. Contoh lah kan. tak. Ataupun dia 3. Isteri dia kata, tak, I dah mengaji daripada kecil 3. Suami dia tak, 3-1 bagi pusingan yang pertama. Tak apa, kita kena pergi rojok ke mana? Ke mahkamah. Rojok mahkamah di Kedah, mahkamah Kedah pun kata 3 hukumnya 3. Ketika itu jadi berapa? 3. Kerana perselisihan antara dua pihak, bila campur tangan pemerintah, keputusan pemerintah memutuskan hal ni. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Tak faham lagi contoh lain pula. Dia berselisih di negeri Perlis. Suami dia kata, amboi abang bagi sampai 3, habislah kita. 3-1 ya, ikut. Kita kali pertama. Tak nak kira 3 lah. 3 mana? 3-1 je abang mengaji. 3. Jom kita pergi rujuk mahkamah.
Mahkamah kata satu. Jadi jatuh berapa? Satu. Kerana hukum pemerintah dalam hal perselisihan ni, dia mengangkat apa? Mengangkat perselisihan. Hukum pemerintah tu yang memutuskan. Saya buat contoh hal lain nak bagi faham. Isteri dia kata 3 di Kedah, suami dia kata 1. Lama-lama, kenapa abang kata 1? 3. Saya duduk mengaji 3, 1. Hang tak percaya, hang dengar. Dia pun bagi mana siapa lah, ceramah ke apa. Isteri dia dengar, isteri dia convince, isteri dia accept, isteri dia terima. Betul dia kata no. Tak apalah, kita kira 1. Jadi mereka pun mengadu kepada hakim tanpa khilaf. Mereka mengadu kepada hakim, talak yang pertama telah berlaku. So tak ada khilaf, tak ada persisihan di kalangan dia. Kami telah cerai 1 talak. Kalau dia pihak abang 3, hakim tu bagi 3 lah. Dia abang kata 1, hakim putuskan 1 lah. Melainkan dia abang sebenarnya dia buat 3, tapi saya itu balik pada hakim. Tapi kalau dia abang sebenarnya kami telah cerai dengan talak 1. Sebab isteri dia convince hak 3 tu sebenarnya kira 1. Dia habaq 1. Itu maksudnya. Tapi kalau berlaku perselisihan, pemerintah memutuskan. Itu kaedah. Walaupun kadang-kala yang pemerintah putuskan itu bukan yang paling kuat, tapi bagi nak mengelakkan perselisihan, fuqaha buat kaedah tu. Bukan artinya yang pemerintah putuskan itu mestilah itulah pendapat yang kuat di segi syarak. Tak. Tapi oleh kerana pemerintah memilih, kuasa penyelesaian mengelakkan manusia berbalah itu menjadi tanggungjawab pemerintah. Keputusan pemerintah selagi mana tak mungkar diterima. Macam tu juga bila berselisih hal-hal berhubung dengan hukum hakam. Katakanlah dia kata anak kita ni boleh bin kepada suami dia. Tok Wan dia kata tak boleh. Bapa dia kata boleh walaupun kurang daripada 6 bulan. Pemerintah boleh kata boleh. Maka boleh lah. Tok Wan dia tu sudah buat kalut lah. Jadi ini adalah semua hal yang mana kalau ada perselisihan dalam muamalat, dalam seumpamanya, balik kepada keputusan pemerintah. Ke-9. Habis dah ni masa. Habis dah Ustaz Khidir. Pengajian fiqh berdasarkan mazhab-mazhab yang muktabar dengan disiplin yang betul adalah dibenarkan, bahkan digalakkan dalam negeri Perlis. Penuntut ilmu hendaklah mengelakkan fanatik mazhab yang mengakibatkan pemusuhan sesama muslim. Maksudnya di negeri Perlis tak salah. Ada orang mengajar kitab fiqhul manhaji, boleh. Ada orang mengajar kitab Zadul Mustaqni' dalam mazhab Hambali, boleh. Ada orang nak mengajar di dalam kitab mazhab Hanafi ke, mengajar, semua boleh. Yang penting dia jangan fanatik dan ajak berbalah. Bila berlaku pada masalah yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa, amalan rasmi ikut fatwa. Untuk dia bagi tahu dalam mazhab Syafi'i macam ni, dia bagi tahu itu mazhab Syafi'i. Terbaiknya dia bagi tahu juga dalam mazhab yang perlu amalkan mazhab sekian-sekian. Jangan ada ni mazhab Syafi'i, hak perlu amalkan tak ada kunut tu sesat tu. Yang tu kita stop pengajian dia. Pasal itu tak disebut oleh mazhab Syafi'i, tak disebut kerana pengajian fiqh yang mu'tadil, penyampaian fiqh yang adil dan insaf akan meraihkan khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar ni khilaf yang ada dalil, masing-masing ada dalil. Dalil itu mengikut kaedah pendalilan. Kalau pi menari kat kubur tok kenali, khilaf, ada ustaz kata boleh, tak boleh, yang tu tak ada khilaf, yang tu satu kesesatan. Duk pi menari kat kubur tu, yang tu orang tak panggil khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar ni khilaf yang berlaku di kalangan para fuqaha yang telah mengikuti sistem pendalilan yang betul. Fuqaha muktabar khususnya, kita mengambil kira khilaf itu sebagai khilaf yang, contoh banyaklah. Di Perlis khutbah tak pakai tungkat. Cuba baca fatwa pasal tak pakai tungkat. Kita kata memegang tungkat ketika khutbah
adalah hukum memegang tongkat ketika khutbah adalah khilaf yang mu'tabar. Maksudnya kita bagi tahu ada ulama fuqaha yang besar pun kata sunnah pegang. Tapi perleh memilih tak pegang. Bila perleh tak pegang, di atas argumen yang kita pegang, termasuk argumen yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim, Nabi pegang ketika belum dibuat mimbar dan seumpamanya, khatib kita tak payah pegang lah. Dah itu keputusan di negeri yang kita ambil. Tak kena tungkat tak ada ni, nak khutbah macam mana ni? Tak ada, tak payah lah. Kan? Tapi kalau dia sendiri nak pegang tungkat dia seorang-seorang tengah padang, dia nak pergi, itu hal dia lah. Sebab itu ini maksud kita dalam fatwa ni. Saya mengharapkan semua jelas. Ni saya secara impromptu sajalah. Mari sekadar apa yang terlintas untuk saya sebut di sini. Terima kasih banyak. Saya dengan ini Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis penutup kepada seminar penerangan isu-isu fatwa peringkat negeri Perlis ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya telah sempurnalah perkara-perkara yang baik. Dan insya-Allah kita akan ada siri-siri yang banyak lagi. Mudah-mudahan semua kita kongsi fatwa-fatwa ni untuk kita melihat bagaimana dia berbeza. Sikit saya nak sebut pada orang yang dengar ni, fatwa pihak yang mengeluarkan pandangan sahaja dengan kami yang fatwa ni pihak yang autoriti. Kami bukan fatwa-fatwa kena balik, tidak. Kami selepas fatwa kena fikir kesan fatwa itu pada pentadbiran negeri. Jadi sebab itu kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sebut. Kenapa kita kata macam ni, kita tak putuskan dia terus, kerana kita mengambil kira soal pentadbiran, supaya dia tak jadi kacau dalam pentadbiran, dia selaras dalam pentadbiran. Kenapa kita tak kata semua satu pegang mazhab kita saja? Kenapa kita bagi ruang? Kerana kita pentadbir, di bawah kita ada rakyat, dan rakyat tu ada yang keluar, ada yang masuk ke dalam negeri Perlis. Kalau orang tu mai daripada Kelantan, mai daripada Terengganu, mai daripada tempat lain, masuk berhentilah masjid negeri Perlis, kemudian dia semayang sama-sama dia mungkin tak tahu peraturan kita, dia buat antara dia, bukanlah amalan yang rasmi, kebetulan dia berhenti, kita tak menganggap itu sebagai satu kesalahan jenayah kepada dia. Dia semayang-semayang, dia pun kunutlah sama-sama dia, tapi jangan dia jadi imam. Dia sama-sama dia berhenti, dia pun patutnya dia ra'i lah ahli tempat tu, tapi dia tak tahu apa, tiba-tiba dia pun kunut lah. Biasa dia pun kunut. 3 orang lepas semayang, mai lambat, dekat pukul 7 dah nak keluar, apa pun kunut. Kita pun taklah kepung dia ambil tindakan, untuk dia ambil tindakan di bawah enakmen syariah kerana melanggar fatwa. Kita kata amalan peribadi dia, selagi mana dia tak jadikan kempen. Kempen ni macam mana? Kita jangan semayang dengan imam waktu pertama, biar imam pertama habis dulu, kita buat hak belakang, geng kita, geng kunut. Ini kempen. Ini cuba menjadikan sesuatu itu sebagai rasmi atau sebagai menjanggahi fatwa yang ada peruntukannya sendiri. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.